Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya pada pagi ini, dan dapat lagi kita sambung jangan berkaitan dengan tadabbur surah As-Saff, dan hari ini kita masuk siri yang ke-8. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan melihat lagi beberapa ayat daripada surah As-Saff. Ini sambungan daripada perbincangan kita pada baik. Jadi kalau kita tengok pada minggu yang lalu, kita telah sebutkan berkaitan dengan ayat yang ke-6, iaitu ayat yang menceritakan tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Yang sebelumnya adalah cerita tentang Nabi Musa. Cerita tentang Nabi Musa dan juga cerita tentang Nabi Isa. Dan ketika mana menceritakan tentang Nabi Isa, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan apa tanggungjawab ataupun tugasan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, iaitulah ada dua. Yang pertama, ataupun mungkin kita boleh katakan tiga. Yang pertama sebagai Rasul kepada kaum Bani Israel. Yang kedua, datang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Dan yang ketiga, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ, dan memberikan khabar gembira tentang akan datangnya Rasul selepas daripada Nabi Isa alaihissalam, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana pengkhabaran ini dinyatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, apa respon orang Yahudi dan juga Nasrani yang kemudiannya, yang datang kemudiannya, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka mengatakan falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Apabila didatangkan kepada mereka ataupun telah datang kepada mereka penjelasan bukti kenabian, kemukjizatan, maka mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Di ayat yang akhir, ayat yang ke-6 ini, dia berkaitan dengan ayat yang ke-7. Jadi kita sebut ayat akhir, ayat yang ke-6 ini, yang mengatakan bahawa ini adalah sihir, boleh terbahagi kepada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka mendustakan apa yang disebutkan oleh Nabi Isa. Dan kita sebutkan juga ia juga boleh jadi apa bentuk pendustaan yang dilakukan oleh orang musyrikin terhadap Nabi SAW. So dia ada dua konteks. Baik. Cumanya kalau ikut siyak ayat ini, para ulama menyebutkan ia lebih bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Yahudi Nasrani. Kerana ayat itu menyebutkan tentang ucapan Nabi Isa kepada Bani Israel, maka itulah respon Bani Israel dan juga Nasrani ini terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka setelah didatangkan kepada mereka kebenaran,
didatangkan kepada mereka bukti-bukti kenabian, bayinat. Ini bukan sekadar bukti yang bawa itu adalah seorang nabi, tetapi juga risalah yang dibawa itu adalah benar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada ayat yang ketujuh ini, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ini maksudnya, dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ia diajak kepada memeluk Islam. Dan ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan hidayah, tunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik. Jadi apabila mereka mengatakan hadza sihrun mubin, jadi itu adalah bentuk pendustaan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan menafikan kebenaran Rasul. Sedangkan iftara, bila Allah Subhanahu Wa Taala gunakan iftara ni, menunjukkan makna mereka mengada-adakan sesuatu yang sebenarnya mereka meyakini hal yang lain, ataupun mereka mempercayai hal yang lain. Disebutkan iftara ini adalah satu mengada-adakan. Ini orang yang paling zalim itu adalah orang yang berdusta dengan iftara. Dengan perkataan iftara itu menunjukkan kepada mengada-adakan sesuatu sebalik daripada apa yang mereka yakini benar. Ini menunjukkan bahawa orang Yahudi, orang Nasrani ini, mereka ada cara ataupun ada jalan untuk menyebabkan mereka yakini Nabi SAW ataupun apa yang disebutkan oleh Nabi Isa itu benar. Sebagai contoh, kita sebutkan tentang permulaan ataupun sababun nuzul surah Al-Kahfi, kan? Yang mana ketika mana Nadir bin Haris pergi berjumpa dengan orang-orang Yahudi, jadi dia minta untuk tanyakan sesuatu soalan yang confirm Muhammad tak boleh jawab. Maka orang Yahudi ni cakap apa? Tanyakan tentang pemuda yang hilang, kan, beberapa ratus tahun, dan juga seorang pemimpin yang menguasai timur dan barat. Kalau dia boleh jawab, maka itu menunjukkan bahawa dia adalah seorang Nabi. So, macam mana nak tahu seorang Nabi itu mereka dah ada dia punya ciri-ciri dia. Kalau dia buat macam ni, maka betullah dia Nabi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran bahawa orang Yahudi ini mereka mengenali Nabi SAW ini dengan pengetahuan yang sangat detail. Bahkan seperti mana mereka mengenali anak-anak ataupun ahli keluarga mereka sendiri. Tapi dalam keadaan itu, mereka iftara, itu mengada-adakan sesuatu yang bertentangan daripada kefahaman mereka sendiri. Maka itu adalah menunjukkan kepada kezaliman. Saya sebutkan kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah 3 keadaan kezaliman. Iaitu pada Nabi, pada diri mereka sendiri, dan juga kepada jadi mereka tahu baginda itu benar, dan yang dibawa oleh Nabi sama ada Nabi Isa ataupun kalau konteksnya kepada Nabi SAW di ketika mana Nabi berada di Madinah, sebab surah ini adalah Madaniyah, kan. Maknanya mereka telah mengetahui ciri-cirinya, tetapi mereka mendustakan dengan mengada-adakan sesuatu yang tidak layak bagi Nabi dan juga Isa. Jadi ini menunjukkan dalam Al-Quran, nanti kita akan sebutkan banyak ciri Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang yang maknanya mendustakan Rasul dan risalah ini, dan juga ia berkaitan dengan sama ada orang Yahudi dan Nasrani ataupun berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Ia menunjukkan bahawa mereka ini telah melancarkan siri makna peperangan dengan Islam daripada dulu hinggalah maknanya sekarang ini. Jadi banyak perkara yang diadakan ataupun didustakan di atas nama Islam.
Hari ini maknanya disebutkan Islam tu dengan teroris dan sebagainya. Jadi menisbahkan sesuatu yang mana tidak layak ataupun tidak patut bagi Islam. Baik. Jadi kalau kita tengok, tadi saya sebutkan, kezaliman yang dilakukan oleh mereka ini, ia ini berangkumi 3 keadaan zalim. Yang pertama adalah zalim terhadap waman azlamu, orang yang paling zalim itu apabila mereka menzalimi zalim terhadap Nabi SAW ataupun Nabi Isa ataupun nabi-nabi yang sebelumnya. Kerana apa? Kerana tumahan kepada baginda ataupun kepada sama ada Nabi SAW ataupun Nabi Isa sebagai sihir dan juga mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Jadi kalau kita tahu orang itu adalah orang yang benar, dia membawa sesuatu yang betul, tapi kita tuamah dia kata dan sebagainya, bukankah itu adalah satu bentuk kezaliman? Kerana kita tak memberikan hak kepada orang tersebut. Jadi orang yang melakukan hal tersebut, mungkin dia iri hati ke, ataupun dia tak puas hati dengan orang tersebut, maka dia tohmah sesuatu yang bukan sifat orang itu. Maka itu adalah zalim. Yang kedua, sebenarnya mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan apabila mereka menyebutkan, mengungkapkan ataupun menyatakan bahawa apa yang dibawa oleh para nabi itu adalah sihir. Apa yang dilakukan oleh nabi itu digelar para nabi ini sebagai penyihir. Kerana apa? Kerana dia telah menyebabkan pintu kebenaran itu tertutup dan tidak dapat diselamatkan lagi diri mereka daripada azab Allah Subhanahu. Kerana pengakhiran Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maka sebenarnya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Dan keadaan yang ketiga kezaliman itu, iaitu dia tidak terhenti sekadar maknanya menzalimi diri sendiri, tapi juga menzalimi orang lain yang mana menjadi pengikut kepada mereka dengan menyembunyikan berita yang benar daripada Injil dan juga Taurat. Ini kalau kita sebut, kalau orang Yahudi pada zaman Nabi Isa, mereka menyembunyikan yakni kebenaran apa yang ada daripada Taurat dan juga menafikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Disebutkan kepada orang Yahudi yang berada di Madinah, maknanya mereka menyebutkan apa yang ada dalam Injil dan juga Taurat tentang apa yang disebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak sebutkan tuduhan mereka ini bahawa apa yang dibawa oleh Nabi sebagai sihir, yakni seolah-olah maknanya mereka tidak mengetahui. Sedangkan mereka mengetahui apa yang dibawa itu adalah betul, tapi tuduhan mereka itu seolah-olah tidak mengetahui. Sedangkan mereka mengetahui. Jadi layaklah disebut Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mereka ini adalah orang yang paling zalim. Kerana bukan zalim terhadap diri sendiri sahaja, zalim terhadap Nabi dan juga zalim terhadap orang lain. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut waman azlamu mimman iftara 'ala Allah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan perkataan waman azlam. Jadi kalau kita tengok terjemahan teksnya tadi, balik pada terjemahan teks ni, maknanya dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah. Terjemahannya adalah dan tidak ada yang lebih zalim. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut wala azlamu mimman, dan tidak ada yang lebih zalim dengan perkataan la, dengan penafian. Menafikan, yakni tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang, kenapa Allah tak sebutkan wala azlam, tapi disebut waman, yang mana terjemahan kalau kita nak sebut secara literally, terjemahan yang sepatutnya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan
ataupun membuat dusta ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa dia datang dalam bentuk persoalan? Dan siapakah yang lebih zalim? Ya, ini didatangkan dalam bentuk persoalan untuk maknanya pendengar ini turut serta menjawab dengan mengikrarkan di dalam hatinya, memang sungguhlah tak adalah orang yang lebih zalim daripada orang yang melakukan hal tersebut. Yang ini nak bila kita yang membaca tersebut, dan bila kita sebut ada 3 keadaan kezaliman yang dilakukan oleh mereka ini, maka kita pun kata, ush, memang zalim sungguh. Dan nak sebutkan supaya orang yang membaca tersebut, ya ini seolah menjawab kepada persoalan tersebut. Walaupun ia tidak memerlukan kepada jawapan. Cuma supaya kita beri perhatian terhadap ini ada bentuk soalan, dan bila diterangkan tentang bentuk-bentuk kezaliman selepas ni, makna kita kata memang layaklah mereka ini adalah disebut oleh Allah sebagai orang yang paling zalim. Soalnya nak menjawab kepada persoalan tersebut. Dia panggil bagi istifham takriri. Jadi ini kita didatangkan dalam bentuk persoalan untuk orang yang mendengar tu dia mengikrarkan bahawa ya betul lah ini persoalan ini memang betul. Ada orang yang lebih zalim daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita melihat apa bentuk-bentuk kezaliman yang dilakukan orang Yahudi dan juga Nasrani terhadap Islam, ini banyak perkara yang mereka lakukan, antaranya mendustakan risalah. Ini pada zaman Nabi Isa tadi kita sebut, mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Pada zaman Nabi SAW mereka juga menyatakan hal yang sama. Bahkan mereka mengajarkan pula mereka ini datuk kepada orang-orang musyrikin. Dan kita tengok ketika mana Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah. Jadi orang Yahudi ni berperanan untuk memecah belahkan umat Islam. Ada satu cerita tentang maknanya orang Yahudi ni mana mereka mengapi-apikan antara Muhajirin dan Ansar. Hingga maknanya bergaduh di antara 2 orang Muhajirin dan juga Ansar ini, menyebabkan mereka petik nama, kami ni kaum Muhajirin, kami ni kaum Ansar. Dan Nabi SAW sebut, bila Nabi SAW dengar, Nabi kata apa asabiah yang tengah sedang berlaku. Ini seolah masing-masing nak memenangkan kelompok masing-masing. Tidak sekadar itu, bahkan di dalam Ansar sendiri, kita tengok di dalam Ansar sendiri, sebelum kedatangan Nabi SAW sendiri, antara sebab berlakunya peperangan di antara Aus dan juga Khazraj, antaranya dalam peperangan Bu'ath, antara Aus dan juga Khazraj, kerana masing-masing antara Aus dan Khazraj ni ada backup daripada kalangan orang Yahudi di belakang mereka. Jadi diapi-apikan supaya berlakunya perpecahan di antara masyarakat, bukan sekadar umat Islam, tapi maknanya dalam masyarakat selain daripada bangsa Yahudi. Ini kezaliman, apatah lagi kalau makna kaum tersebut adalah orang Islam, maka lagilah maknanya mereka cuba untuk memecah belahkan Islam. Pakatan, mereka melakukan pakatan bersama dengan orang musyrikin di dalam peperangan Ahzab. Pakatan dengan orang munafik, yakni dengan melemparkan fitnah terhadap umat Islam, fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini dilakukan oleh orang munafik, tapi bersama orang yang mendukung berita tersebut daripada kalangan orang Yahudi. Fitnah selepas daripada kewafatan Nabi SAW, apa yang berlaku kepada Sayyidina Uthman ibn Affan, yang mana dia difitnah oleh satu figura daripada orang Yahudi yang juga dikatakan pengasas kepada Syiah, iaitulah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, dia ni orang Yahudi, berpura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam. Dia antara orang yang awal, maknanya pendiri kepada Syiah. Jadi sama juga macam Nasrani sebelum ini, yang saya sebutkan bahawa apabila orang Yahudi juga yang mana dia berpura-pura menjadi orang yang Kristian, dia menghancurkan Kristian daripada dalam. Dia orang Yahudi ni memang
dia lebih, maknanya lebih kuat permusuhan dia dengan agama ataupun bangsa selain daripada bangsa dan agama. Menyebarkan cerita dusta ke atas para nabi. Ini Israiliyat, kita sebut Israiliyat kan. Israiliyat ni adalah cerita-cerita kebanyakannya lah. Walaupun Israiliyat ni secara ringkasnya dia ada 3. Jadi Israiliyat cerita yang mana bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ni yang banyak ada, dan juga yang inilah yang disebutkan cerita-cerita dusta yang dilakukan ataupun dibuat oleh orang Bani Israel, orang Yahudi. Yang kedua, yang sama dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Ini cerita-cerita ini kebiasaannya yang ada dalam Taurat dan juga Injil lah, sebab dia tak bertentangan. Cuma bila dah ada dalam Quran, maka kita tinggalkan. Dan yang ketiga, maknanya yang tak ada dalam Quran dan Sunnah, ini bentuk pendetilan kepada kisah-kisah. Yang tu kita tidak, maknanya mendustakan, kita tak menafikan, dan juga kita tak mengiyakan secara hakikatnya. Oh, inilah cerita sebenarnya, tak. Just kita ambil sebagai tambahan riwayat saja. Tapi maknanya sebutkan peranan mereka itu adalah menyebarkan cerita-cerita dusta ke atas para nabi. Bahkan Syekh Qutb ketika mana dia mentafsirkan ayat ini, dia membawa kepada kehancuran-kehancuran yang berlaku terutamanya di akhir pemerintahan Khalifah Islam. Kita tengok bagaimana lahirnya Ahmad Ataturk dan sebagainya. Ia adalah merupakan agenda yang dilakukan oleh Zionis pada orang Yahudi. Yang mana mereka bahkan Ahmad Ataturk itu pun disebut ada dia punya darah ataupun keturunan daripada orang Yahudi. Jadi mereka ini menghancurkan negara umat Islam. Bukan zaman ini saja, zaman Nabi SAW pun, daripada zaman Nabi lagi, dia cuba mereka untuk menghancurkan negara umat Islam. Dengan pakatan yang tadi kita sebutkan, dalam banyak siri-siri peperangan dengan bani-bani daripada orang Yahudi, dan akhir sekali sampai peperangan Khaybar. Dan diteruskan musuhan untuk menghancurkan negara umat Islam sampailah hari ini. Kita nak sebutkan bahawa ia ada daripada dulu sampailah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wallahu la yahdil qaumal zalimin. Di pengakhiran ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan penafian hidayah terhadap orang-orang yang berdusta tersebut, yang disebutkan dengan sebagai orang-orang yang zalim. Jadi di munasabah kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebelum daripada Allah mengakhiri ayat itu, Allah kata wa huwa yud'a ilal Islam. Yang tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta, yakni mengada-adakan pendustaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan dia diajak kepada Islam. Maka orang yang berdusta tersebut tidak diberikan hidayah kerana sebelumnya telah sampai hidayah namun dia menolak. Jadi ini yang kita kena faham dari sudut apabila Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan hidayah kepada seseorang ataupun satu kumpulan, sedangkan maknanya mereka itu telah sampai hidayah kepada mereka, tapi disebabkan mereka memilih untuk menolak, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah maknanya menetapkan bahawa mereka ini orang yang tidak akan mendapat kerana atas pilihan manusia tersebut. Baik, kalau kita tengok ayat sebelumnya, ayat yang keempat kan, ataupun ayat yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan kenapa akhir ayat ini disebutkan wallahu la yahdil qaumal zalimin? Ya, ini kalau kita tengok ayat berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam, disebutkan tidak diberikan hidayah kerana apa? Kerana mereka kaum yang menyeleweng. Falamma zaghu adaghallahu qulubahum. Ya, ini nak sebutkan bahawa mereka ini sempat beriman. Bani Israel pada zaman Nabi Musa, mereka sempat beriman dengan Nabi Musa. Mereka mengakui Nabi Musa sebagai Nabi. Cuma maknanya ada ciri-ciri mereka melakukan
menyakiti Nabi Musa, kita sebut kan, menyakiti Nabi Musa dengan sikap dan juga perbuatan mereka. Jadi maka orang yang kalau dia disebutkan orang beriman tapi dia melakukan sesuatu sebesar, antaranya menyakiti Rasul dengan perbuatan dan ungkapannya, maka dia disebut sebagai orang yang fasik. Di ayat ini disebutkan zalim kerana pendustaan mereka itu menjauhkan mereka, orang sekeliling mereka, daripada kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Yang sebelum daripada mereka nak terima tu, bila mana mereka dah awal-awal lagi meletakkan bahawa ini adalah sihir, maka mereka tak mau terima langsung. Maka layaklah Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallahu la yahdil qaumal zalimin. Bahkan tepat dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di awalnya, waman azlamu mimman, dan diakhiri dengan wallahu la yahdil. Di kisah Nabi Musa AS disebutkan fasik kerana mereka telah beriman kepada baginda tapi memilih untuk menyanggahi jalan hidayah. Ini menyeleweng daripada jalan hidayah. Bahkan tidak hanya di dalam ayat, dua ayat yang berdekatan dalam surah As-Saff ini, kalau kita nak tengok dari sudut mutasyabih Al-Quran. Jadi bila kita kata ayat mutasyabihat ni, disebut ayat-ayat mutasyabihat kan. Makna mutasyabihat ni ada pelbagai makna lah. Antaranya berkaitan dengan satu ayat-ayat Al-Quran yang tidak jelas dari sudut maknanya. Mutasyabih yang tu yang kita sebut sebagai kadang-kadang ayat-ayat berkaitan dengan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mutasyabih yang saya maksudkan di sini adalah ada persamaan di antara ayat yang kita sebutkan tadi dengan ayat-ayat yang lain di dalam surah-surah yang lain. Cuma ada perbezaan. Jadi kita nak tengok sedikit berkaitan kenapa ada perbezaan. Baik. Basically bila kita sebutkan ada perbezaan di antara sesuatu ayat dengan ayat, dia adalah disebabkan kepada konteks ayat. Sebab itu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, konteks ataupun kita kata siyaqul ayat adalah satu benda yang sangat penting. Contoh kalau kita katakan tentang saya belajar, yang ini kita nak sebutkan saya dan juga belajar. Kalau dalam konteks biasa mungkin kita kata saya belajar, ataupun kita kata kalau orang tanya kamu buat apa, saya belajar. Maksudnya nak sebutkan dia masih lagi belajar. Kalau dia berada dalam kelas, maka konteksnya saya sedang belajar bersama cikgu. Kalau konteksnya mungkin untuk menghadapi peperiksaan, maka saya sedang belajar ni untuk maknanya nak skor dalam peperiksaan. Jadi dia kena tengok pada konteks dia. Jadi ayat-ayat Quran juga begitu. Nak sebutkan bahawa setiap ayat Quran itu kenapa ada kadang-kadang kita tengok ada ikhtilaf, ada perbezaan kadang-kadang sikit, ada yang diletakkan taukid, penegasan, ada yang tak ada yang maknanya perkataan ni perkataan yang lain kan. Maka dia sangat berkait dengan siyak ataupun berkait dengan konteks ketika mana ayat itu nak dinyatakan. Baik, kita tengok sikit, iaitu contohnya pada ayat surah Al-An'am, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut innahu la yuflihu. Ini sesungguhnya tidak akan berjaya orang yang zalim. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan yuflihu? Kerana konteks ayat ini sebelumnya Allah ceritakan tentang orang yang rugi. Allazina khasiru anfusahum. Mereka yang mana merugikan diri mereka sendiri. Tidak ada yang lebih rugi melainkan merugikan diri sendiri. Kerana kalau ada orang yang mungkin rugi harta, tapi dia berjaya dalam hal yang lain. Ilmu contoh. Kadang-kadang kita nak untuk ilmu kan, maknanya kena keluarkan duit, harta. Di buku, jual kelas dan sebagainya. Ada orang mungkin berjaya dalam bidang yang lain, tapi dia rugi dalam bidang yang lain. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tuan-tuan dan tengok,
siap ayat sebelum surah Al-An'am ayat 21 ni, ayat 20. Allah kata allazina khasiru anfusahum, yang mana mereka itu adalah orang yang mana merugikan diri mereka sendiri. Maka tidak ada yang lebih rugi melainkan rugi keseluruhannya apa yang ada pada diri mereka. Yang ni yang disebutkan dengan dalam surah Al-As kan. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ini semua dalam keadaannya rugi. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri ayat itu dengan innahu la yuflihul zalimun. Tidak akan, maknanya beruntung. Yuflihu ni antaranya maknanya untung ataupun berjaya. Sebab apa? Sebab konteksnya cerita tentang orang yang rugi diri mereka apabila antaranya mereka diberikan kitab tapi mereka tidak menggunakan ia sebagai tujuan dalam kehidupan. Contoh ayat yang lain dalam surah Al-An'am juga Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dengan datangkan penegasan innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sedangkan ayat yang kita baca surah As-Saff kan tak sebutkan penegasan. Inna itu menunjukkan kepada taukid, penegasan. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah Subhanahu Wa tidak akan memberikan dayah kepada orang yang zalim. Tapi dalam ayat surah Al-An'am ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut innallah, penegasan. Sebab apa? Sebab kezaliman mereka mengada-adakan sesuatu pendustaan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata untuk diri mereka percaya sahaja. Dalam konteks Al-An'am. Tetapi dalam konteks Al-An'am bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut liyudillan nas bighairi ilmin. Tujuan mereka buat itu adalah untuk menyesatkan orang lain. Sebab tu tadi kita sebut kezaliman. Jadi ada tiga. Ini bukan sekadar pada diri mereka, bukan sekadar kepada Nabi, tapi kepada orang lain. Sebab ada ayat yang menyebutkan hal tersebut. Liyudillan nas bighairi ilmin. Untuk mereka menyesatkan orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan penegasan bahawa ini adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Zalim kepada diri sendiri satu hal, zalim kepada diri Nabi SAW, dan zalim kepada manusia keseluruhannya. Dia merangkumi semua tingkatan zalim yang kita sebutkan tadi. Baik. Dalam surah Yunus, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba biayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dengan pengakhiran dengan disebutkan mujrim. Kerana ayat sebelumnya dalam ayat yang ke-13 surah Yunus Allah kata tentang kadzalika najzil qaumal mujrimin. Beza antara orang yang mujrim dengan orang yang zalim ini, mujrim kezalimannya itu dia tidak hanya pada diri sendiri, dia juga kezaliman kepada orang lain. Mujrim. Dan dosa tersebut biasa saya sebutkan bahawa mujrim ini dia tidak hanya melakukan dosa tetapi dia melakukan jenayah. Ataupun dosa yang dilakukan itu maknanya dia bangga-banggakan, ini dia perbesarkan. Jadi menunjukkan bahawa ini sesuatu yang aku nak dan aku fahami. Sebab Allah kata dalam surah Yunus, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wama kanu liyu'minu. Ini setelah mana datangnya rasul kepada mereka dengan keterangan-keterangan, maka mereka wama kanu liyu'minu, ini tak mau terima. Ini pendustaan, dan apabila pendustaan itu telah menjadi satu pegangan masyarakat disebabkan itulah yang disebarkan, maka itu adalah perbuatan yang bukan sekadar zalim tapi ia juga adalah jenayah. So, mujrim ni kalau dalam bahasa mudah kita terjemahkan jenayah lah, orang yang melakukan jenayah. Dan biasanya mujrim ni dia akan sampai kepada bukan sekadar mendustakan para rasul tetapi juga nak melakukan sesuatu yang menyakiti tubuh badan pendakwah, menyakiti pendakwah tersebut. Bukan sekadar dia mendustakan risalah.
Maka semua ayat-ayat ini kalau kita tengok sama juga dengan Al-Ankabut yang menyebutkan tentang alaysa fi jahannam maswalil kafirin. Kenapa Allah sebut tentang kafirin? Kerana konteksnya itu adalah kafir. Dan menarik pada surah Al-Kahfi, kalau kita tengok kan, baca pada ayat yang ke-15, ya, disebutkan faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ya, ini tidak ada akhir ayat itu tidak ada wallahu la yahdil qaumal zalimin ke dan sebagainya, tidak ada. Dia hanya berhenti sekadar itu. Kenapa? Kerana ayat itu konteksnya adalah ucapan para ashabul kahfi. Ini cerita tentang apa nama kaum mereka kan. Ulai qaumun nattakhazu min dunihi aliha kan. Ini mengambil selain daripada tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menutup ayat tersebut dengan mengatakan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah Subhanahu. Jadi apabila kata-kata itu adalah kata-kata manusia, kata-kata ashabul kahfi, maka kita tengok mereka tidak menyebutkan pengakhiran. Kerana pengakhiran kepada seseorang itu sama ada dia akan mendapat hidayah ataupun tidak selepasnya itu tidak diketahui oleh manusia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia masih lagi berkaitan dengan siap dan juga konteks. So apa yang kita belajar daripada apa yang kita sebutkan ini, konteks bagi sesuatu ayat Al-Quran, kalau kita tengok ayat Quran tu dia hampir sama dengan tempat yang lain. Maka kita kena tengok dari sudut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam satu ayat ini dengan ayat ini. Ini konteks yang ayat sebelumnya cerita tentang apa. Dari situ insya-Allah kita akan mendapatkan jawapan kenapa ada perbezaan. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim Allahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut mereka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tetap akan menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir ini tidak suka akan hal yang demikian. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut yuridun, mereka ini akan sentiasa mencari jalan. Sebab fi'al mudhari' ini menunjukkan kepada sesuatu yang berterusan. Jadi mereka ni sentiasa akan mencuba sesuatu yang baru ataupun akan mencuba mencari jalan untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu. Jadi antara bentuk perbuatan mereka tadi yang kita sebut mendustakan Nabi, menyembunyikan sifat Nabi SAW, mengingkari kebenaran yang dibawa dan katakan baginda ini sihir, ahli sihir. Jadi bentuk-bentuk maknanya usaha mereka untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Liyutfi'u, ini menunjukkan kemustahilan. Yutfi' ni dia ibarat maknanya meniup. Yutfi'u bi afwahihim. Yutfi'u ni dia tutuplah ataupun memadamkan dengan cara niup. Dan lam disebutkan liyutfi'u di sini pada ayat membawa maksud penegasan, taukid ataupun alasan. Sebab yang disebut sebagai lam ta'lil itu kalau kita terjemahkan, yakni mereka sangat ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Ini mereka sangat ingin memadamkan. Ini menunjukkan penegasan. Ataupun dengan makna alasan ataupun ta'lil, yakni mereka ini sentiasa berkeinginan untuk memadamkan. Alasan daripada mereka nak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mereka itu, apa yang mereka lakukan adalah mereka sentiasa berada dalam keinginan untuk memadamkan. Jadi disebut lam ta'lil. Alasan daripada mereka berbuat demikian adalah kerana mereka nak zalim, perbuatan zalim pada ayat sebelumnya. Alasan daripada mereka berbuat demikian adalah kerana mereka nak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam surah At-Taubah sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ayat yang hampir sama. Riduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim, tanpa ada lam. Kerana konteksnya
Dia masih lagi melihat kepada konteks, pada siyak. Ini dalam surah At-Taubah, kerana sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala dah menyebutkan apa yang dilakukan oleh mereka, iaitu mereka waqalatil yahud Uzair bin Allah, waqalatil nasara Masih bin Allah. Ini disebutkan Uzair anak Allah, disebutkan Al-Masih anak Allah. Ini maknanya dengan perkataan mereka itu mereka menginginkan. Jadi di dalam ayat tersebut, dia dalam surah At-Taubah, dia khusus kepada percakapan mereka tentang Nabi tadi. Tentang apa ni, Allah Subhanahu Wa Taala adanya syirik bagi Allah dan adanya anak bagi Allah. Tapi dalam surah As-Saff, ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia dalam bentuk riduna liyutfi'u nurallah. Ini kezaliman tadi, kezaliman yang pelbagai peringkat. Bukan sekadar kepada Nabi, tapi juga menyandarkan kepada diri mereka sendiri dan juga kepada orang lain. Layak Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan gagasan, disebutkan lam tu menunjukkan gagasan. Ini nak menafikan ataupun nak menyebutkan bahawa mereka sangat inginkan untuk memadam dengan pelbagai cara. Kalau dalam surah At-Taubah, caranya adalah sebutan Allah ada syirik. Ini disebutkan directly apa yang mereka nyatakan. Tapi dalam surah As-Saff, Allah jadikan ia kerana banyak perkara yang mereka buat. Maka didatangkan penegasan untuk menolak apa sahaja yang mereka lakukan untuk memadam cahaya Allah Subhanahu. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nurullah. Ini cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya tafsir menyebutkan adalah Islam, yang mana ianya lebih terang sebenarnya daripada cahaya matahari. Kalau cahaya matahari mustahil untuk dipadamkan, ini kan pula cahaya Allah Subhanahu. Karena matahari juga antara cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Wallahu mutimmu nurihi. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dalam bentuk kata pembuat, ini isim fa'il, mutimmu. Allah yang akan maknanya apa ni, menyempurnakan, tunjukkan kepada tetap dan kekal. Yang ini pada bila-bila masa apa jua yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap dan kekal akan maknanya menyempurnakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sambungan ayat At-Taubah tadi, wa ya'ballahu illa an yutimma nurihi. Ini didatangkan dalam bentuk fi'al mudhari' kerana merujuk kepada masa akan datang, kerana konteksnya disebutkan tentang pendustaan Yahudi dan Nasrani. Saya sebutkan tadi ayat 32 surah At-Taubah, konteksnya selepas daripada orang Yahudi sebut Uzair anak Allah dan juga disebutkan Masih anak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkataan mereka sebelum tu, sebelum daripada Islam, kan? Dan ini sebelum daripada maknanya datangnya Nabi SAW. Maka Allah kata wa ya'ballahu illa an yutimmu nurihi. Ini Allah takkan biar perkataan mereka itu, Allah akan sempurnakan pada masa akan datang dengan datangnya Nabi SAW. Maka disebut dengan fi'il mudhari' menunjukkan masa akan datang. Ini masa akan datang selepas daripada zaman Yahudi dan Nasrani ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan datang menyempurnakan agamanya itu dengan kedatangan Nabi SAW. Dan disebutkan bi'afwahihim. Ini menunjukkan kepada gambaran diperolokkan. Disebutkan suratul mudhikah. Ini orang mentertawakan apa yang disebutkan. Sebabkan apa? Sebab mana mungkin kalau cahaya matahari nak dipadamkan dengan afwah. Ini dengan meniup cahaya matahari. Jadi dia menunjukkan kepada kemustahilan. Juga dimaksudkan dalam ayat ini, mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala dengan afwahihim, dengan meniup ataupun dengan mulut mereka itu, dengan maksud mereka melemparkan fitnah-fitnah dan pendustaan terhadap Rasul dan juga risalah. Dia ada dua makna lah. Yang pertama, seolah macam tiup secara zahirnya untuk nak menggambarkan kemustahilan benda itu berlaku. Dan yang kedua, maknanya menunjukkan bahawa mereka menyebutkan ataupun menyatakan perkara-perkara dusta ke atas Rasul dan juga risalah. Baik.
Dan ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din walau karihal musyrikun. Ialah yang telah mengutuskan rasulnya yakni Muhammad dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar yakni agama Islam supaya ia memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut wallazi arsala rasulahu, dia yang mengutuskan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala sebut rasulahu, ini didatangkan dhamir hu itu yang merujukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rasulnya, ini rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah tak kata huwallazi arsala Muhammad. Allah juga tak kata huwallazi arsala rasul dengan adanya alif lam, tapi Allah kata huwallazi arsala rasulahu, rasulnya. Allah Subhanahu wa taala yang mana mengutuskan rasulnya. Dan orang tanya ni rasulnya, ni rasulnya, rasul aku. Ini tidak disebutkan Muhammad ataupun ar-rasul sebagai bentuk yang pertama takrim, kemuliaan, yang memuliakan, kerana sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka ia mulia. Rasulah. Yang kedua nak menyebutkan bahawa utusan Allah Subhanahu wa taala seorang rasul ini bersama dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, bersama dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Kerana apa? Kerana baginda adalah rasulnya, baginda adalah utusannya. Dia orang yang mana menjadi utusan, kalau utusan raja pun dari sudut penjagaannya, bantuan yang akan diberikan kalau dia memerlukan, maka apatah lagi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar bantuan, bukan sekadar penjagaan, bahkan dia menunjukkan kepada kemuliaan apa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dua perkara yang mana rasul ini diutuskan disebutkan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Yang pertama adalah bil huda. Dan al-huda yang dimaksudkan di sini adalah bukti-bukti yang menunjukkan benarnya Nabi SAW daripada mukjizat-mukjizat, daripada berita-berita, daripada penjelasan-penjelasan seperti yang dijelaskan kepada umat yang terdahulu dari sudut nama dan juga sifatnya. Maknanya apa yang dibawa disebutkan tentang Nabi SAW pada waktu itu, ini ketika mana ayat ini diturunkan, sama seperti apa yang disebutkan kepada umat-umat yang terdahulu dari sudut namanya, kan? Disebut sebelum ni dah sebutkan tentang Ahmad dan Muhammad dan sifat-sifatnya. Bukan sekadar sifat akhlaknya sahaja, tapi sifat luaran, bentuk dan tanda apa nama tanda kerasulan khataman Nabi kan di belakang Nabi SAW. Jadi semuanya apa yang disebutkan itu sama. Yang menunjukkan bahawa bukti-bukti untuk menyatakan benar Rasulullah SAW itu Nabi kan, telah ada kesemuanya. Jadi itu adalah al-huda. Wa dinil haq, dan apa yang dibawa itu adalah dari sudut agama yang hak, yang berkaitan dengan hukum dan juga syariat. Kenapa? Kerana hukum dan syariat ini berbeza di antara apa yang ada dalam Taurat dan Injil dengan apa yang ada dalam Quran pada sesetengah perkara. Hatta antara Injil dan Taurat pun kita sebut sebelum ini ada perbezaan. Ini juga dengan jadi didahulukan hidayah. Allah Subhanahu wa taala tak sebut huwallazi arsala rasulahu bidinil haq wa bil huda, tak. Bil huda wa dinil haq, kerana hidayah berbanding agama yang benar, kerana hidayah lah sebab kepada penerimaan agama tersebut. Jadi orang tak akan terima agama itu sebagai agama yang benar, dinul haq, melainkan dia menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala terlebih. Melainkan maknanya dia menyatakan bahawa Nabi ini adalah benar seorang Nabi, baru dia boleh terima apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan hidayah bil huda wa dinil haq.
Baik. Dan bila disebutkan din al-haq, din al-haq, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan ataupun menambahkan al-haq, benar, yang membawa maksud kebenaran. Kerana yang pertama, din itu boleh jadi din yang benar dan juga boleh jadi din yang sebaliknya. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Kafirun, kan? Lakum dinu waliyadin. Jadi Nabi SAW menyebutkan, bagi kamu, agama kamu, apa yang kamu pegang, din kamu, dan bagi aku adalah agama dan apa yang aku pegang sebagai panduan dalam kehidupan din. Dia menunjukkan perkataan din itu juga digunakan pada agama selain daripada Islam. Kerana din itu membawa maksud bukan sekadar agama, tapi dari sudut cara hidup, cara fikir dan sebagainya. Cara fikir yang benar, cara hidup yang benar itu adalah berdasarkan apa yang disebut dinil haq, bawa oleh Allah Subhanahu, bawa oleh Nabi SAW. Baik. Jadi dalam konteks ayat yang menyatakan tentang Islam, maka tidak ada penambahan. Maknanya bila konteks ayat tu, dia masih lagi melihat kepada konteks ayat cerita tentang Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak menyebutkan tentang inna dinal haq indallahil Islam. Tak perlu. Kerana telah menyebutkan Islam itu adalah din yang hak itu sendiri. Tapi di sini nak menyebutkan bahawa sebab kita fahami ayat ini, dia berbicara dengan mereka yang maknanya telah mengetahui agama samawi dan juga diturunkan bagi mereka kitab samawi yang lalu. Maka nak sebutkan apa yang menjadi sesuatu yang paling benar adalah apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab ayat ni spesifik pada Nabi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah yang betul, din yang benar. Yang ini berbanding maknanya apa yang telah kamu ada, apa yang telah kamu ketahui, dan ataupun apa yang ada dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu yang telah maknanya diselewengkan. Dan penambahan al-haq ini, para ulama menyebutkan bahawa dia ada beberapa pengertian. Ini yang pertama, dinul haq, iaitu al-haq ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menunjukkan ini adalah dinul haq, itu adalah dinullah. Ini agama yang mana kepunyaan Allah Subhanahu. Dan dinul haq, al-haq ini juga menunjukkan kepada sifat agama itu yang mana lawan kepada yang batil. Menunjukkan kepada sifat agama yang benar. Dan disebutkan dinul haq ini juga menunjukkan kepada ia satu-satunya agama yang hak, tidak ada yang lain. Ini kenapa disebutkan, didatangkan dengan dinul haq itu kerana dia berkaitan sama ada din ini kepunyaan Allah, din ini sifatnya benar, lawan kepada kebatilan, ataupun din inilah satu-satunya din yang benar. So ada beberapa sebab kenapa didatangkan dengan dinul haq. Baik. Jadi kalau kita tengok ayat 8 dan juga ayat 9. Beza pengakhiran dua ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 8 walau karihal kafirun, dan pada ayat yang ke-9 walau karihal musyrikun. Kadang-kadang kalau imam baca pun kadang mungkin tertukar ataupun terlupa. Jadi persoalan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mana mengakhiri ayat ini dengan walau karihal musyrikun, sedangkan ayat sebelumnya diakhiri dengan walau karihal kafirun. Baik. Bila kita sebutkan kufur ini maknanya az-zulmah, kegelapan. Sebab kufur ni maknanya al-ghita, yakni menutupi. Jadi apabila sesuatu yang tertutup, pintu, kita duduk dalam bilik kan, tutup pintu, ini berada dalam keadaan tak ada cahaya, kita berada dalam keadaan kegelapan. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut yuridu liyutfi'u Allah, maka sangat kena dengan konteks ayatnya,
iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut walau karihal kafirun. Yang kedua, bila kita tengok dari sudut makna musyrik pula, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apabila mereka menentang apa yang dibawa ataupun yang disampaikan oleh Nabi SAW. Antaranya adalah agama Tauhid. Kerana kita tahu background orang Yahudi, background orang Nasrani, background orang musyrikin pun ketiga-tiga kelompok semua menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai syirik. Yahudi kata Uzair, Nasrani kata Masih. Orang musyrikin mengatakan malaikat, anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka din yang dibawa, dinul haq dibawa, ataupun kita kata dinullah itu tadi adalah din yang membersihkan kesyirikan, din yang membawa kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi disebutkan walau karihal musyrikun. Dalam bentuk yang lain, kufur ini lebih umum berbanding syirik. Jadi setiap orang yang syirik maka dia adalah orang yang kafir. Tapi tak semestinya orang kafir dia musyrik. Betul tak? Jadi nak sebutkan pada ayat yang ke-8, bila disebutkan tentang nurullah, dia lebih umum. Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga dengan sifat orang yang mana tak suka cahaya Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia tak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau karihal kafirun. Sedangkan apa yang dibawa oleh Nabi, Rasul dan juga ad-din itu spesifik. Dia ada mesej-mesejnya, dan yang mesej utama bagaimana kita sebut dalam ayat-ayat ataupun surah Makkiyah atau Madaniyah sendiri pun telah membawa kepada tauhid. Bila mana dia khusus, maka Allah Subhanahu Wa Taala datang pun dengan kataan khusus, iaitu musyrikun. Baik. Dan akhir sekali, ini kalau kita tengok perbandingan antara dua ayat ini. Tengok bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Pada ayat yang ke-8 Allah sebutkan liyutfi'u Allah. Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah. Disebutkan cahaya Allah itu maknanya an-nuru innama huwa lil huda. Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala itulah kan sebenarnya untuk manusia itu mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia ada perkaitan di antara dua ayat tersebut. Dan dalam tadi kita sebutkan itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam ayat yang ke-9, Rasul yang membawa hidayah, yang mana hidayah itu sebahagian daripada nur Allah Subhanahu Wa Taala, dinisbahkan Rasulahu. Ini beberapa kesimpulan yang dibuat oleh Al-Imam Ar-Razi. Dan dalam ayat yang ke-8 Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan agamanya dengan cara antaranya liyuzhirahu 'ala dini kulli. Ini menzahirkan agama ini, julkan agama Islam, meninggikan agama Islam berbanding agama-agama. So dua ni dia complementary antara kedua-dua ayat. Ada yang disebut dengan am, ada disebutkan dengan khas. Yang pertama am, yang kedua khasnya adalah dan sebahagian daripada. Yang pertama disebutkan am dari sudut penisbahan nur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kedua disebutkan penisbahan kepada Rasul yang juga dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kemuliaan. Yang pertama ayat ke-8 menunjukkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan secara umum. Maka antara bentuk penyempurnaan Allah terhadap agama ini adalah dengan menetapkan tinggi agama itu berada banding agama. Jadi itu beberapa kita kata perkaitan yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi. Jadi apa yang kita boleh dapati daripada ketiga ayat dari sudut bagaimana agama ini dia akan tak berjalan dan juga tetap akan dimenangkan
Allah Subhanahu. Walaupun mungkin kita bukanlah Tuhan, maksud daripada orang yang mana mendustakan, orang yang mana menjauhi agama ataupun jauh sekali maknanya mengada-adakan pendustaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan agama. Tapi yang kita dapat faham daripada ayat ini adalah agama ini dia akan terus berkembang dan terus dimenangkan Allah Subhanahu. Kita ini sebagai orang yang menumpang gerabak yang tengah berjalan. Tapi sama ada kita nak naik gerabak itu ataupun kita nak berhenti di stesen yang menyebabkan gerabak itu pergi meninggalkan. Jadi maknanya sebutkan Islam Islam tidak memerlukan kita kerana ia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu. Tapi kita yang memerlukan kepada agama supaya kita menumpang terhadap gerabak yang sedang berjalan. Maka nasihat kepada diri saya dan juga maknanya kita beragama ini bukan kerana sesuatu perkara yang lain, melainkan sampai kepada kejayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala terjadikan dengan penyempurnaan agama. Ini mungkin sekadar itu. Jangan. Kalau ada soalan tambahan, silakan. Kalau saat ada, baik, ada yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sendiri. Dan puan Wabihadza wa astaghfirullah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.